Ini saya akan bicarakan tentang puasa dan kesihatan, ya, puasa dan kesihatan. Pada asasnya syariat puasa Allah berikan pada kita ini untuk menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, untuk membentuk insan yang bertakwa. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Baqarah yang biasa dah tuan-tuan dengar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat yang sebelum kamu. Moga-moga kamu mencapai darjat takwa. Perkataan moga-moga bermaksud hopefully, probably, something yang uncertain, benda yang belum pasti berlaku. Nak gambarkan bahawa tidak semua orang yang berpuasa akan mencapai darjat takwa. Namun demikian tuan-tuan, semua orang yang bertakwa pasti akan berpuasa. Tetapi belum pasti puasa kita menjadikan kita insan yang bertakwa. Oleh itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadikan diri kita insan yang lebih bertakwa melalui madrasah Ramadan yang telah pun kita lalui. Beberapa hari, 7 hari kita lalui sekarang ni, seminggu, hanya tinggal begitu cepat, begitu pantas masa berlalu. Begitu pantas masa berlalu. Dan dalam Al-Quran perkataan taqwa, sama ada tattaqun, yattaqun, muttaqun diulang sebanyak 258 kali. Menggambarkan pentingnya takwa itu dalam kehidupan manusia. Namun dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan tentang hikmah puasa dan kesihatan. Saya tak akan bincangkan tentang autofagi lebih detail sebab saya dah bincangkan pada kuliah maghrib yang lepas. Kita akan lihat beberapa pandangan para ilmuwan dunia tentang kelebihan berpuasa. Sebelum itu, saya mulakan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, berbunyi, Sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan sihat. Berpuasalah kamu, kamu akan sihat. Makanlah kamu, kamu akan kenyang. Maksudnya apa? Bila kita makan, insya-Allah kita akan kenyang. Dan Rasulullah gambarkan kat sini, ini adalah ayat dalam bentuk syarat. Maksudnya, apabila kamu berpuasa, pastinya kesihatan kita akan meningkat. Kalau kita berpuasa, kesihatan kita makin teruk, kena cek balik something wrong somewhere yang perlu kita cek balik. So Rasulullah SAW gambarkan bahawa even perut kita ini, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai rumah penyakit. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis baginda, Iyakum wal bitanatu fil akali wasyarabi, fa innahu mufsidatun lil jasadi wa mu'siratun anis saqami wa muqsilatun anis salati. Jagalah perut kamu, jangan sampai buncit sebab penuh dengan makanan dan minuman. Perut yang buncit, penuh dengan makanan dan minuman, punca pada segala penyakit. Merosakkan kesihatan dan menyebabkan kita malas untuk melakukan amal ibadat. Apa yang boleh kita tanggapi ataupun kita pelajari pada hadis ini? Rasulullah menggambarkan bahawa perut kita adalah rumah pada segala penyakit. Kalau kita dapat jaga perut, insya-Allah kesihatan kita dapat kita jaga, kesihatan kita dapat kita perbaiki. Dikuatkan lagi dengan hadis ini, Sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan sihat. Namun demikian tuan-tuan, perlu saya tekankan di sini bahawa hadis ini adalah hadis dhaif, hadis dhaif. Walaupun dia hadis dhaif, tetapi ia tidak bercanggah dengan fakta-fakta saintifik. Kita lihat beberapa fakta tentang kelebihan puasa di sudut kesihatan. Yang pertama, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Dr. McFadden daripada Amerika. Beliau menyatakan bahawa puasa adalah bagaikan tongkat sakti yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, terutamanya penyakit yang melibatkan perut. Tuan-tuan sekalian, perut kita ni panjang, usus kita ni panjang. Usus kita ni lebih kurang 5 kali ganda panjang kita. Tuan-tuan nak tahu ni, sedepa ni lebih kurang panjang kita. Tinggi kita lebih kurang macam ni. Dan
usus kita lebih kurang 5 kali ganda daripada sedepua kita ini. Kalau ketinggian kita lebih kurang, kalau orang Malaysia ni rata-rata antara 5 hingga 6 kaki saja, ya. Jarang melebihi 6 kaki. Okey, 5 kaki lebih, 5 kali 4, 5 sampai 6 kaki. Berarti panjangnya usus kita lebih kurang antara 25 hingga 30 kaki panjang. Dan makanan yang masuk dalam perut kita ini, dia bukan macam air yang mengalir di salur getah. Air yang mengalir dalam salur getah tu dia mengalir tu je. Tapi makanan dalam perut, dia bergerak dengan gerakan perut. Perut kita mengucup, mengembang, mengucup, mengembang, mengucup, mengembang. Apabila makanan berada kat sini, dia akan mengucup. Makanan akan ditolak. Kemudian mengucup lagi, tolak lagi. So demikianlah perjalanan yang berlaku dalam perut kita. Jadi proses perut kita ini sentiasa akan mengembang dan menguncup daripada semasa ke semasa. Apabila perut kita sentiasa dipenuhi oleh makanan, perut kita tidak akan berhenti mengembang dan menguncup. Tuan-tuan bayangkan sekiranya perut kita ini ada ulcer, ada luka. Dan dia sentiasa mengembang, menguncup, mengembang, menguncup tanpa henti. Bilakah masanya luka daripada perut kita ini akan sembuh? Berarti luka pada perut kita ini agar sukar untuk sembuh sebab ia tidak berhenti mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. Namun apabila kita berpuasa, makanan mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk dihadamkan. So apabila kita berhenti makan jam 6, sekarang masuk subuh, habis waktu sahur lebih dekatlah, lebih mudah kira lebih kurang pukul 6. Okey? Berarti pukul 9 perut kita dah betul-betul rehat. Sudah tidak lagi menghadamkan makanan. Jadi di antara pukul 9 sampai dekat pukul 7.30, perut kita berhenti. 7.20 sekarang ini perut kita tidak bekerja. Perut kita tidak mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. Dan dikala itulah badan kita akan melakukan proses untuk merawat diri sendiri. Proses rawatan healing berlaku pada perut kita ini akan berlaku secara optimum apabila kita berpuasa. Kerana julat waktu lebih kurang antara 10 hingga 12 jam perut kita tidak bekerja. Maka dikala itu, orang yang berpuasa sekiranya ada masalah ulcer perut, luka perut, perut akan lebih mudah ataupun lebih cepat sembuh berbanding orang yang tidak berpuasa. Tuan-tuan bayangkan ya, sekiranya Allah tidak menjadikan syarat puasa ini sepanjang tahun kita makan, perut kita tak berhenti mengembang menguncup, mengembang menguncup. Atas sekarang pun kalau musim bola lagi, sampai pukul 2, pukul 3 orang tengok bola. Restoran pun buka 24 jam. 24 jam orang makan. Perut kita tak berhenti, tuan-tuan. Orang dulu, tuan-tuan, orang dulu, pukul 10 dah masuk tidur dah. Pukul 5 dia bangun. Berarti waktu malam, waktu yang panjang mereka ni untuk rehatkan badan. Tapi sekarang ni kita tidur pukul 3, pukul 4, pukul 4 makan lagi. Pukul 3 makan lagi. Tak berhenti kita makan. Perut kita tak berhenti untuk melakukan proses mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. So andai kata ada ulcer pada perut, maka perut akan sukar untuk disembuhkan. Dengan ini, puasa akan dapat membantu seorang itu lebih cepat sembuh. Benar apa yang disebutkan oleh Dr. McFadden, puasa bagaikan tongkat sakti yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, terutamanya penyakit yang melibatkan perut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Siapa yang ajar Nabi Muhammad perkara ini, tuan-tuan? Dan syariat puasa yang Allah berikan kepada kita ini yang wajib hanyalah bulan Ramadan ini. Tetapi kita ada puasa-puasa yang lain. Puasa nazar juga wajib. Puasa ganti wajib. Puasa fidyah kita ataupun kerana sebab-sebab tertentu. Sebab berapa pelanggaran yang kita lakukan sewaktu musim haji ataupun umrah perlu menaikkan puasa. Demikian juga puasa-puasa sunat yang lain. Kita ada puasa tiap-tiap bulan, 13, 14, 15. Kita ada puasa tiap-tiap minggu, Isnin dan Khamis. Barang siapa yang melazimi puasa-puasa ini, maka badan kita akan menjadi lebih sihat. Benarlah apa yang Rasulullah SAW sebutkan, puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Masya Allah. Baik. Perkara yang kedua, apabila kita berpuasa,
proses detox berlaku dengan optimum dalam tubuh kita. Apa itu proses detox? Proses detox ialah pembuangan toksin daripada badan. Pembuangan toksin daripada badan kita, dan toksin yang ada dua, ya, exotoksin dan endotoksin. Exotoksin ialah toksin-toksin ataupun bahasa kampung mudahnya racun-racun yang kita bawa, kotoran-kotoran yang kita bawa daripada keluar masuk dalam badan kita. Sama ada melalui pernafasan kita, kita bernafas menyedut karbon dioksida, kita bersebelahan dengan orang yang hisap rokok, kita bersebelahan dengan kawasan yang mengeluarkan asap-asap yang banyak, karbon monoksida, karbon dioksida yang banyak, ya. Ataupun makanan-makanan kita yang mengandungi preservatif yang banyak, junk food yang kita makan. So preservatif yang banyak, saya galakkan tuan-tuan baca buku yang dikeluarkan, yang ditulis oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang, tajuknya Makanan Berbahaya. Tuan-tuan bacalah buku ini, tengok bahayanya makanan-makanan yang kita makan ini dengan kandungan toksin yang banyak yang kita bawa masuk dalam badan kita. Sama ada makanan persekitaran kita, minuman yang kita minum ataupun cara hidup kita ini menyebabkan toksin daripada luar masuk, ataupun proses biologi kita menghasilkan toksin, contohnya metabolisme kita, penghadaman kita, demikian juga bila kita exercise menghasilkan juga kolesterol yang boleh menyebabkan toksin pada tubuh badan kita. So, apa yang berlaku ialah toksin ini akan dikeluarkan daripada badan, dan proses pengeluaran toksin ini dinamakan proses detoxification ataupun penyah toksidan ataupun pembuangan toksin. Dan di antara ejen-ejen utama yang melakukan pembuangan toksin ialah hati, buah pinggang, paru-paru, usus, limpa, kulit. Ini organ, terutama organ dalaman. Sebab tu kenapa Rasulullah SAW tak makan organ dalaman dan tak digalakkan makan organ dalaman, sebab organ dalaman ni mengandungi toksin yang banyak, ya, asid asenik yang banyak, kandungan yang banyak, kotoran yang banyak, toksin yang banyak pada organ dalaman ini, sebab ia melakukan proses pembuangan toksin. Ini berarti toksin itu ada banyak di situ. Tapi bila kita makan organ-organ dalaman ini, kita akan membawa masuk toksin-toksin ini dalam tubuh kita. Tapi makan nasi lemak dengan rendang limpa sedap kan? Memang sedap. Sekali-sekali bolehlah tuan-tuan, jangan selalu. Ya? Organ dalaman sekali-sekali nak makan, okey. Makan sup perut, ya? Makan rendang limpa, makan paru-paru, sambal paru-paru sebagainya. Sekali-sekali boleh, jangan biasakan. Ya? Jangan biasakan. So, apabila kita berpuasa, tenaga yang sepatutnya digunakan untuk menghadamkan makanan, dan kita berpuasa selama lebih kurang 14 jam, tolak 3 jam proses penghadaman, berarti perut kita ada masa lebih kurang 11 jam, 10-11 jam perut kita rehat. Ini kalau orang Malaysia lah. Kalau orang Perancis sekarang puasa lebih kurang 17 jam. Ya? Orang Iceland puasa lebih kurang 18 hingga 19 jam. Orang yang berada di Alaska berpuasa 19 hingga 20 jam. Kalau di Malaysia, di Nusantara ini, rata-rata kita puasa lebih kurang 14 jam. So berarti kita ada masa 10 hingga 11 jam perut kita ini rehat, tidak bekerja. So tenaga yang biasanya digunakan untuk menghadamkan makanan waktu hari-hari biasa, kita tidak berpuasa, akan dihantar ke organ-organ ini. Jadi organ-organ ini akan mendapat tenaga yang banyak. Maka dengan tenaga yang banyak yang dimiliki oleh organ-organ ini, maka organ-organ ini akan dapat melakukan pembuangan toksin dengan lebih optimum. Ini berarti apabila kita berpuasa, pembuangan toksin akan berlaku dengan kadar yang lebih tinggi. Berarti apabila kita berpuasa, tubuh kita akan menjadi lebih bersih. Bayangkan tuan-tuan, proses penyah toksidan ini akan berlaku secara optimum pada hari yang ke-7. Dan kita berpuasa secara turut-turut minimum 29 hari ataupun 30 hari.
Berarti kadar pembuangan toksin ini akan berlaku betul-betul dengan kadar yang optima. Sebab kita berpuasa secara consecutively ataupun berturutan selama 30 hari. Subhanallah. Okey. Puasa dapat mengurangkan kadar gula dalam darah, kadar kolesterol, dan juga menstabilkan tekanan darah tinggi. Kajian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Munib dari Turki dan juga beberapa staf di Tehran University mendapati Dr. Munib melakukan kajian terhadap beberapa orang dengan mengambil sampel darah pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30 untuk melihat kadar kolesterol. Kolesterol ada dua, tuan-tuan ya. Kolesterol ada dua. LDL dengan HDL. LDL ni lebih dikenali dengan bahasa mudah kita faham, kolesterol jahat. Kalau dia tinggi, bahaya. HDL, kolesterol baik. Ya? Kolesterol ni sentiasa ada dalam badan kita, cuma kita nak seimbangkan dia. Dan Dr. Munib apabila mengambil sampel darah pada hari yang ke-10, hari yang ke-20 dan hari yang ke-30, dia nampak progres yang cukup baik. Kadar gula dalam darah akan menjadi lebih stabil. Jadi mereka yang ada masalah kencing manis type 2, type 2, bukan type 1 ya. Type 1 ni ya orang yang very unfortunate lahir dah mewarisi kencing manis. Mak bapak keluarga ada kencing manis, mungkin umur 7 tahun dia dah ada kencing manis. Ini very unfortunate lah. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna cacat, contohnya. Ini pun very unfortunate. Ada orang dilahirkan ada masalah SLE, GCSPD. GCSPD lebih pada lelaki, SLE lebih pada perempuan. GCSPD pun masalah keturunan. SLE ni ataupun bahasa Melayu panggil lupus. Ini pun ada kaitan dengan keturunan. Tetapi diabetic type 2 ini lebih pada cara hidup kita, cara pemakanan kita, cara hidup kita seharian yang menentukan sama ada kita ni dapat diabetik atau tidak. Jadi mereka yang ada kencing manis dengan kadar yang moderate, 7.58, baru nak masuk 9, sekiranya mereka berpuasa, puasa ini akan dapat membantu menstabilkan darah. Kadar gula dalam darah akan dapat dikurangkan, dibawa masuk ke dalam sel dengan lebih cepat. Dan Dr. Munib mendapati pada hari yang ke-30, kadar gula akan berkurangan dengan lebih stabil bagi orang yang kencing manis. Demikian juga masalah kolesterol jahat ya, distabilkan dengan HDL dengan LDL. Demikian juga masalah tekanan darah ya. Tekanan darah kalau orang yang umur macam saya ni 130, 85, 90 still okey. Tapi kalau kita boleh dapat 120, 80 itu memang tip top lah anak muda ya. Orang yang 50-an tahun biasanya akan lebih sikit. 130, 85, 90 itu biasa. Tapi kalau kita boleh maintain 80, 125, 120, 80 itu memang tip top. So apa yang digambarkan oleh dua research ini di Tehran University dan juga di Turki oleh Dr. Munib mendapati bahawa puasa dapat mengurangkan kadar gula dalam darah orang yang ada masalah diabetik type 2 peringkat moderate, yang peringkat masih awal lagi. Demikian juga orang yang ada masalah kolesterol, kadar kolesterol dapat distabilkan dan juga tekanan darah tinggi. Okey, kita lihat berikutnya. Pada tahun 1994 ada conference di Casablanca, Morocco dengan tema yang mereka letakkan ialah puasa dan juga kesihatan. Puasa, kesihatan dan Ramadan ya, kesihatan dan Ramadan. Ada 50 kertas kerja dibentangkan oleh ilmuwan dunia sama ada di kalangan orang Islam dan orang bukan Islam. Dan akhirnya kesemua pembentang kertas kerja ini, tuan-tuan boleh tengok di skrin itu, tuan-tuan boleh rujuk balik. Kalau nak rujuk kertas kerja yang dibentangkan, kesemua kertas kerja dan pembentang kertas kerja membuat kesimpulan yang sama bahawa puasa Ramadan tidak mendatangkan sebarang mudarat kepada orang yang sihat. Tetapi kalau orang yang memang dah ada penyakit yang agak kronik, tuan-tuan kena rujuk pada doktor ya. Contohnya masalah gastrik yang kronik, masalah kanser
perut yang kronik, masalah kencing manis, kena rujuk doktor. Kalau doktor kata tak boleh puasa, kita ikut doktor pakar macam mana. Okey? Taib. Tetapi kalau keadaan biasa, puasa Ramadan tidak memberikan sebarang mudarat kepada orang yang berpuasa. Yang kedua, puasa bukan sahaja mampu mencegah penyakit. Yang kedua, puasa mampu mencegah penyakit. Ini saya dah bincangkan dalam kuliah maghrib lepas tentang autophagy. Bagaimana proses autophagy dapat menyahkan, membuang sel-sel yang boleh menjadi malignant cancer ataupun kanser yang ganas. Puasa dapat mencegah pelbagai penyakit, antaranya mencegah berlakunya malignant cancer, kanser yang ganas. Dapat mencegah berlakunya kardiomyopati. Dapat meningkatkan imun sistem kita. Dapat melambatkan proses penuaan, aging process. Dapat mengurangkan kadar lemak dalam badan. Ya? Dan juga dapat mengurangkan risiko neurodegenerative diseases yang pernah kita bincangkan dalam kuliah maghrib yang lepas. Okey. Yang ketiga, puasa bukan saja dapat mencegah penyakit, puasa dapat mengubati pelbagai penyakit. Saya tak sempat nak bicarakan tentang berbuka puasa, tuan-tuan ya. Tapi di antara perkara yang digalakkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan masa berbuka puasa ialah makan tamar. Dan kajian dilakukan bahawa tamar mengandungi banyak vitamins dan juga nutrien-nutrien yang bagus untuk kesihatan. Dan didapati bahawa kawasan-kawasan Sahara yang banyak makan tamar adalah kawasan yang paling kurang berhadapan dengan risiko kanser. Dan kesimpulan yang mereka buat bahawa orang yang banyak makan tamar akan dapat mengurangkan kadar kanser ataupun mengurangkan risiko kanser pada mereka. Jadi tuan-tuan, sekalian, jangan makan tamar hanya bulan puasa saja. Ya? Kalau orang-orang yang berada di negara Arab, di Sahara, mereka menjadikan tamar ni makanan ruji mereka, makanan harian mereka. So kita ni alhamdulillah, kalau dulu tahun 80-an macam saya nak dapat tamar ni bulan puasa saja. Sekarang sepanjang tahun kita boleh dapat tamar. So jadikan makan tamar ni makanan harian kita. Walaupun hanya dalam 3 biji. Ya? Ambil 1 biji, 3 biji, 5 biji. Ya? Seeloknya boleh kalau kita ambil, paling kuranglah kita ambil 3 biji. Kalau kita berbuka puasa. Ya? Jangan ambil 1 biji, ambil 3 biji. Paling kurang 3 biji. Sebaik-baiknya lebih. Itu sampai 5 biji boleh tuan-tuan makan. Okey. Baik. Kajian yang dibuat oleh Dr. Lonnie Brown dalam buku beliau The Adventures in Effective Fasting. Beliau menjelaskan bahawa menjadi amalan biasa orang yang sakit, dia akan cari ubat. So normal practice, when you sick, you find for medicine, looking for medicine. Atau jumpa doktor, cari medicine. Lalu beliau kata, we need to change our life. Kita perlu ubah cara hidup kita. Instead of taking medicine when we are sick, daripada kita hanya mengambil ubat bila kita sakit, ubah cara hidup kita dengan banyakkan berpuasa. Sebab puasa, beliau menjelaskan bahawa puasa adalah penawar yang terbaik. Di samping dia melakukan pembuangan toksin, dia juga beliau menjelaskan dapat menjadikan badan kita lebih sehat. Ya? Badan kita lebih sehat. Dan inilah yang dijelaskan oleh Dr. Alan Carr dalam buku beliau, Fasting the Ultimate Diet. Di mana Dr. Alan Carr menyenaraikan 12 kebaikan berpuasa. Ya? 12 kebaikan berpuasa. Dan di antara kebaikan berpuasa yang disenaraikan oleh Dr. Alan Carr ialah seorang yang berpuasa akan menjadi lebih sihat physically, mentally and spiritually. Secara mental, physical dan spiritual, badan kita akan lebih sihat. So, Dr. Alan Carr menyerahkan 12 perkara ini. Tetapi kalau tuan-tuan mengkaji tentang ilmu neuroscience ialah kajian tentang otak kita. Bagus tuan-tuan mengkaji ilmu neuroscience ni, banyak maklumat yang kita boleh peroleh. Dalam YouTube banyak tuan-tuan boleh, antara dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, Dr. Aisyah Dahlan banyak bicarakan tentang neuroscience.
Saya suka menonton video beliau, di mana puasa memang kalau kita lihat, puasa akan mengeluarkan hormon yang membantu untuk menenangkan tubuh kita. Secara automatik tubuh kita akan menjadi tenang. Tubuh kita akan menjadi lebih rehat. Tubuh kita akan menjadi lebih lega. Secara automatik dengan ini, jantung kita akan menjadi lebih tenang, lebih sehat, lebih kuat, lebih bertenaga. Sebab adanya kerehatan dalam tubuh kita. Tambah lagi, orang yang Islam yang berpuasa. Kalau orang bukan Islam berpuasa pun, seluruh tubuhnya akan menjadi lebih sehat dengan hormon endorfin. Hormon endorfin ini, dia bagaikan morfin, tuan-tuan. Hormon endorfin adalah morfin semula jadi. Morfin ni, kalau orang kanser biasanya kalau dah agak teruk, dia akan bagi doktor akan bagi morfin. Morfin ni painkiller. Sebab dah tahan sakit, dia akan bagi morfin. Tengoklah kadar kekerapan berapa. Kadang 4 jam sekali. Kalau dah mula teruk 3 jam, kemudian 3 jam, 2 jam. Makin cepat, maksudnya makin teruk beliau. Bagi pesakit itu tidak merasakan sakit, dibagi morfin. Namun demikian, hormon endorfin yang dikeluarkan apabila kita berpuasa adalah bagaikan painkiller alami. Painkiller semula jadi yang Allah design ada dalam tubuh kita, menjadikan kita dapat lebih lega badan kita. Salah satu tugas endorfin ialah untuk kita lebih tenang, untuk kita lebih selesa. Dan hormon endorfin ini bukan hanya puasa, tuan-tuan. Salah satu cara untuk kita mengeluarkan hormon endorfin ialah dengan banyak bersenyum. Senyum. Sebab Rasulullah galakkan kita senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu pada wajah saudara kamu adalah sedekah. Kalau tuan-tuan susah nak senyum, buat macam ni. Ikut saya boleh tak? Ikut saya sebut. Satu, boleh? Sebut. Satu. Sebut kawan. Satu. Kuat-kuat. Satu. Dua. Tiga. Jadi kalau tuan-tuan susah, sebut 1, 2, 3. Tuan-tuan akan senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apabila kita senyum saja, stres kita akan kurang. Badan kita akan jadi lega. Hormon endorfin akan keluar banyak. Banyakkan senyum. Banyakkan senyum. Dan salah satu cara juga untuk membanyakkan hormon endorfin ialah dengan belayan. Ya. Belayan suami isteri suami itu akan menghasilkan hormon endorfin yang banyak. Okey. Last sekali tuan-tuan, sebab masa dah singkat, saya petik kenyataan Dr. Yuri Nikolaev. Dr. Yuri Nikolaev yang telah berjaya merawat penyakit neuropsychiatric, penyakit yang melibatkan otak, ya. Penyakit psikiatri yang melibatkan otak ini, beliau mendakwa beliau telah berjaya menyembuhkan 7,000 pesakit dengan hanya menggunakan terapi puasa saja. Cuma definisi puasa beliau ialah meninggalkan 2 makanan pada breakfast, lunch, dinner. Itu 2 daripada 3 ini dah kira puasa. Tetapi Dr. Aish Mandikoglu bersama dengan 9 orang rakannya daripada Kolej Perubatan Baylor mendapati bahawa puasa yang terbaik bukan meninggalkan 2 pada 3 ini, tetapi puasa yang terbaik ialah paling kurang 14 jam secara berturut-turut. Dan waktunya antara terbit fajar hingga terbenam matahari dalam jangka masa 30 hari berturut-turut akan dapat menenangkan otak kita, akan dapat mengatasi masalah neuropsychiatric. Kalau Dr. Yuri Nikolaev sebagai seorang yang bukan Islam mengatakan bahawa puasa meninggalkan 2 daripada 3 major food ini pun dapat melegakan penyakit mental. Bagaimana orang Islam yang berpuasa dengan time frame terbit fajar pada terbenam matahari 30 hari berturut-turut, disertai dengan bacaan Quran, disertai dengan zikir, disertai dengan sembahyang tarawih dan sebagainya, maka puasa umat Islam akan menjadi lebih baik untuk menjadi medan ruang rawatan bagi orang yang sakit. Tapi ingat tuan-tuan,
Kita puasa bukan nak sihat, kita puasa untuk mencapai darjat takwa pada Allah SWT. Moga-moga dengan ini kita akan menjadi insan yang lebih bertakwa dan insan yang lebih sihat insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ini untuk kali ini, mohon maaf atas kelemahan kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.